Tu first saya angkat cup Liga Super yang saya main lah kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Kita jumpa lagi dalam segmen Di Luar Padang. Segmen ni kita akan cari bekas-bekas pemain yang hebat-hebat, legend-legend yang saya dulu tengok depan TV je kan. Sekarang saya cari seorang-seorang, saya nak jumpa depan-depan and tanya sendiri apa pengalaman dia bermain bola. Dan hari ini saya bawakan kepada anda semua keeper pernah bermain bersama Kedah, USM, JDT, keeper Al-Hafiz Hamzah. Sihat bang? Sihat, Alhamdulillah. Wow, dari zaman main sampai sekarang sama ya muka? Body pun sama ya? Body pun sama. Oh, maintain ya? Naik ni. Alright, kita dalam segmen ni macam saya cakap tadi lah, kita nak dengar cerita di sebalik apa pengalaman abang pun. Tapi kita mulakan dulu, mungkin abang boleh ceritakan perkembangan semasa abang masih aktif dengan bola ke ataupun ada buat kerja-kerja lain sekarang? Okay, Assalamualaikum. Saya masih lagi dengan aktif lagi dengan bola sepak, tapi sebagai jurulatih akademi budak-budak kan. Jadi saya dengan akademi Faizal Abu Bakar. Faizal Abu Bakar, lepas tu dengan Kenari Kedah punya, KFA punya. Banyaklah saya untuk mengasah bakat-bakat baru lah kan. So selain tu mungkin apa pekerjaan utama macam untuk income abang, apa abang buat apa sekarang? Sekarang ni saya tengah buat saya tengah bekerja dengan sepupu saya sebagai apa dia ada sub contract macam tu lah. Alright, so ramai yang tanya-tanya ke mana menghilang, so dah tahulah jawapan dia. Itu ada masih aktif dengan bola tapi akal umbi orang kata kan. So abang rasa macam mana kesesuaian jiwa abang sebagai seorang jurulatih sekarang ni, dah boleh adapt lah dengan suasana tu? Ajar budak-budak kena banyak sabar bang. Kena banyak sabar. Jadi bila kena banyak sabar dengan budak-budak ni, jadi kita kena ada rasa macam kasih dengan mereka lah kan, kasih dengan diorang lah kan, untuk ajar budak-budak ni. Jadi dalam bola ni kita kena banyak bersabar lah. Itu sajalah. So abang rasa sesuai buat kerja coaching? Alhamdulillah, seronok. Rasa sekarang ni rasa bila coaching rasa macam seronok, enjoy. Ada masa free pun ada kan. Jadi seronok lah bila bawa budak-budak ni. Jadi dia mengajak kita erti kesabaran tu. Dia bagusnya, saya pernah baca satu artikel, dia kata bila seorang coach tu melatih kanak-kanak, dia seolah-olah dah melukis masa depan bola sepak negara dia. InsyaAllah. Maknanya dalam 10 tahun, 20 tahun lagi kalau negara kita power, abang antara orang yang menyumbang tu lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Alright bang, kita nak imbas balik kenangan atau pengalaman abang bermain. Boleh tak serba ringkas abang ceritakan macam mana permulaan kerjaya abang tu? Siapa yang bawa naik abang ke bola sepak ni? Saya asal bermula daripada Akademi Negeri Kedah. Tahun 1997 tak silap saya. Masa tu saya baru Form 1 lah, baru umur 13 tahun. Masa tu di Komplek Hijau Kuning. Di start dari situ lah saya mengasah bakat saya tu. Daripada bawah 13 tahun tu kan. Jadi sebelum ni kalau ikut tu saya ni bukan goalkeeper. Daripada umur 12 tahun tu negeri kan. Bukan goalkeeper. Tapi saya asal main striker. Jadi bila saya masuk Akademi Kedah tu, ada coach Fisor Razak masa tu, dia kata Hafiz dia kata kat saya, Hafiz try main keeper tengok kan. Lepas tu ada seorang senior saya ni lah kan, masa tu senior saya ni Ridwan Radi, Demang pemain Demang. Dia kata adik main keeper boleh tahan lama kata. Saya pun fikir duduk akademi, dah masuk akademi masa tu. Fikir okeylah saya buat keputusan main goalkeeper. Faktor apa? Fizikal ke apa coach tu ajak? Masa tu dia ajak saya sebab faktor goalkeeper satu. Masa tu bawah 12 ada game. Masa tu daerah lawan daerah. Daerah Pendang dengan daerah, masa tu daerah Pendang dengan daerah Padang Terap lawan dengan daerah Sik masa tu. Jadi saya ada main goalkeeper. Masa tu draw game tu. Draw, saya jadi keeper penalti. Bila jadi keeper penalti tu,
3 biji yang penalty tu, 3-3 saya save. Jadi start tu yang diorang tengok saya boleh main keeper ni kan. Lepas tu saya masuk akademi tu, saya selection memang ke selection tu di Stadium Rahman ni. Memang untuk bawa baju pun selak pendek, baju tangan pendek tu kan, untuk striker lah kan. Tapi duduk situ, lepas tu diorang cakap, "Please try keeper tau." Main keeper dah berapa ramai yang datang tu untuk keeper. Last sekali saya yang main keeper. Yang memang sedia ada keeper tak pakai. Tak pakai. Jadi masa tu pun akademi pun nak ambil 5 orang je. Form 1 kan. Umur 13 tahun dia pun ambil 5 orang. Form 2 14 tahun 5 orang. 15 tahun 5 orang. Lepas tu tingkatan 4 5 orang, tingkatan 5 orang. Masa tu akademi Kedah nak semua dalam akademi tu ada 25 orang ni training sekali. Macam tu. Dulu tak macam sekarang. Yalah, so ke peringkat yang lebih tinggi tu mungkin menyarung jersey Kedah tu macam mana permulaan dia bang? Okey, permulaan dia saya balik daripada asal saya balik daripada saya duduk akademi Kedah masa tu tahun 97 sampai tahun 99. Lepas tu saya dapat panggil call up untuk national team bawah 15 tahun di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Mas tu memang dah rasa berbaloi ya keputusan jadi keeper tu lah, dah dapat national lah. Alhamdulillah. Lepas tu saya pergi Bukit Jalil. Jadi sekolah kat Bukit Jalil. Jadi saya duduk di Bukit Jalil, saya training masa tu national team lah, national team untuk bawah 15 tahun lah. Masa tu. Ada nama-nama yang terkenal yang dalam batch abang tu? Masa tu saya duduk dengan Safiz Ali. Wow. Yang tiga, Razman Roslan. Masa tu apa tu ada lagi Iqbal Suhaimi, masa tu keeper Pahang tu kan. Lepas tu ada lagi mungkin saya ingat lupa kan. Nasrid Bahram ada? Masa tu Nasril junior saya, Nasril Nordin. Nasril Nordin coach national sekarang ni kan. Lepas tu yang tu je lah yang saya ingat kan. Yang lain tu ada lagi yang main kadang-kadang dia duduk time tu, lepas tu dia tak peringkat selanjutnya lah kan. So terpilih untuk wakil Malaysia bawah 15 first bawah 15. Lepas tu bawah 16 sampailah tingkatan 5. Saya balik keluar dari Sekolah Sukan Bukit Jalil umur 18. Kedah panggil untuk bawah 21 masa tu. Piala Presiden Cup. Sampailah Presiden Cup saya main 2 tahun. 2000 saya ingat saya 2002 sampai 2003. 2004 Super League panggil Kedah masa tu. 2004 start dari situ lah. Siapa coach yang bertanggungjawab panggil abang? Masa saya duduk 2004 tu yang panggil saya masa tu coach Kedah masa tu Mira Dinha masa tu. Dia panggil naik jadi senior team punya ni lah, goalkeeper kan. Dan Kedah masa punya tu yang ada dalam tim Kedah Helmi Eliza. Masa tu Helmi, Megat. Lepas tu Megat. Lepas tu masa tu pun Megat main, dia ada injury. Lepas tu masa tu saya main. Tapi masa tu kenangan banyak lah. 2004 tu memang kau kenal lah, tapi saya kenal awal lah. Itu yang kita nak dengar tu. Itu yang nak dengar tu. So permulaan masuk ke, tapi abang sebenarnya beruntung lah sebab Kedah tu sendiri memang kita tahu pasukan yang tak pernah putus dengan bakat muda. Dan dia sentiasa percaya dengan pemain muda, dinaikkan boleh katakan cepat dekat negeri Kedah ni percaya bakat muda. So macam mana permulaan tu, pressure dia sebagai player muda? Memang masa tu saya kata 2003 tu kita main dengan Presiden Cup. Jadi penyokong tak ramai tau. Penyokong lebih kurang dalam berapa 1,000-2 orang itu ya, 1,000-2,000 itu ya, lebih kurang. Banyak parent dia pun. Jadi parent lah, banyak parent mak ayah kawan ni, parent kawan ni. Jadi kita main lah, tak ada masalah. Tapi bila masuk ke Liga Super dengan first game saya tu, mula-mula friendly match okey lah kan. Lawan apa bang? First game tu? First game saya tak ingat lawan apa masa tu, tapi coach bagi main, coach bagi percayaan. Saya masa tu Mira Dinha. Line up first 11 saya main. Saya main game tu. Saya rasa macam berdebar lah. Masa dia jadi macam gugup lah. Di padang tu dah rasa gugup tu? Dah rasa gugup. Saya kata, tengok penyokong pula dengan 30,000 lebih, 40,000 lebih penyokongan. Jadi macam Kedah skor lepas balik. Skor lepas balik. Jadi gugup kan, takut kan. Lepas tu alhamdulillah 2005 saya dipanggil, saya dapat
dapat balik kepercayaan daripada coach. Saya main, tapi tak banyak main lah game masa tu duduk Kedah 2005 tu kan. Cuma collab national baru 23. Maksudnya masa Miranda apa nama? Miradinha tu itu satu game yang abang main. Banyak game saya main, tapi Miranda ni dia coach dulu. Saya tengah struggle pun dia akan bagi saya main lagi. Jadi saya pun dia jadi percaya abang kira. Dia percaya. Dia kata kamu muda, kamu kena main banyak game. Dia cakap dia. Saya pun tak apa, saya main tapi sampai tahap saya tak nak handle lah. Jadi macam pressure sangat, takut lah pergi. Sebab apa pressure tu? Kadang-kadang penyokong, pergi kedai makan penyokong cakap keeper tapi kita tak. Tapi masa tu saya faham saya muda kan. Maksudnya dekat luar pun kena? Dekat luar pun kena. Okey, saya memang tahu kalau macam dekat Darul Aman ni fan Kedah ni dia memang vokal. Ya, betul. Memang fanatik luar biasa. So abang sebagai pemain Kedah sendiri pun dia maksudnya dia sorak memang kau-kau. Kalau kecam pun kau-kau. Kecam boleh tahan juga. Tapi masa tu kita kurang lah Facebook kan. Tak ada media sosial sangat. Jadi kita pun tak ambil pot sangat lah benda-benda tu. Jadi saya pun cuba bangkit, banyak bagi nasihat. Orang tua saya bagi nasihat, mak ayah saya bagi nasihat. Jadi rakan-rakan pun, kawan-kawan kampung pun bagi nasihat banyak. Kata apa main kita pun perform lah. Jadi 2005 tu naik balik, national team panggil bawah 23, lepas tu ke SEA Games di Bacolod City di Filipin. Bawah siapa? Batalan Miskin? Masa tu Cikgu Jan. Norizan Bakar. Saya dapat tapi masa tu saya duduk keeper nombor 2 lah national. Keeper nombor 2 masa tu Ahmad Sudar keeper main. Masa tu alhamdulillah saya balik dari situ. Start tu saya dapat confident balik kan. Saya cuba motivate diri saya dapat confident balik masa tu lah. Tapi saya duduk banyak dengan Kedah ni, saya reserve lah. Tapi ada game-game yang saya main juga, 1, 2, 3 game ni tu lah. Kalau abang tak kisah masa yang abang kata abang kena kecam teruk tu, ada tak kata-kata yang abang masih ingat sampai sekarang? Kata-kata apa tu? Yang kecaman tu lah yang buat abang sebenarnya terus tercabar nak buktikan. Tapi sebenarnya bila kecaman tu jadi positif kan? Jadi positif sebenarnya. Dia bila keluar kedai makan keeper bodoh mana, minta maaf juga. Cakap direct kat abang ke? Kadang kita kedai makan. Tapi orang tak tahu kita dekat kedai makan tu. Oh, dia tak perasan. Tapi bila kita habis game tu, kita pergi makan keeper bodoh, keeper bangang lepas bola macam ni. Kita pun tak ada masalah. Okey. Jadi panas masa tu panas. Panas memang panas. Tapi pusing balik kita pun malas nak layan. Saya pun balik rumah, relax apa semua. Pergi training lagi. Pergi training pun penyokong kadang main tengok pun kadang dia orang kecam lagi. Saya tak kisah yang tu kan. Tapi alhamdulillah bila saya dapat motivate daripada parent, daripada orang tua saya apa semua, dapat dari kawan-kawan apa semua yang sini-sini saya dalam tim masa tu, kata apa main lah, tak ada masalah pun kan. Main lah, insyaAllah nanti yang okey tu. Alhamdulillah 2005 naik balik, pergi SEA Games balik. Lepas tu start itu saya okey lah, makin naik kan. Itulah kekuatan abang juga sebenarnya, mental abang kuat lah. Ya, alhamdulillah. Dan abang sebenarnya saya percaya abang bertuah sebab abang juga berada dalam skuad Kedah di bawah kendalian Azraiko masa tu ya. Yang memang kita tahu gemilang lah. Ya, betul. Yang bagusnya dia adunkan tim tu dengan semuanya player-player muda. Ya. Okey, abang share kan macam mana motivasi player-player muda. Seluruh tim tu player muda nak berhadapan dengan tim Gegasi, Selangor lah, Pahang lah. Tapi macam masa mana? tu di Kedah, bila player-player muda dengan player-player senior, dia bercampur tau. Jadi kami bila siapa yang datang dari Kedah ni, dia akan jadi satu, dia tak ada puak tau. Dia jadi satu Coach Azrai yang bentuk macam tu? Satu bentuk yang kuat tau. Harmoni keluarga. Jadi sonok tau. Jadi bila duduk tu sonok. Bila kawan-kawan main pun kita akan bagi motivate. Kita tak ada perasaan nak dengki kat kawan-kawan, tak ada masa tu. Jadi kita sonok. Kawan-kawan kita support kan. Tapi itulah bila dalam bola sepak ni, main dengan tak main tu kita tak boleh nak beza-bezakan. Jadi kita sama. Jadi training pun sekali. Jadi tim kita kalau siapa main pun kita support je. Itu je lah. Itu yang saya buat dengan saya macam sonok berada di Kedah masa tu. Tapi bila bersama dengan player yang kebanyakannya muda tu, bila berlawan dengan tim-tim heavyweight tu, macam mana dia menghadapi perlawanan tu? Ada tak nervous lawan dengan tim Pahang lah, Real Madrid Malaysia lah? Tapi saya percaya masa tu budak-budak muda seperti Khairi Muhaimin, Badrul Bakhtiar, lepas tu Sabri Abu, Tiru Murugan dengan Sabri Abu, masa tu Fauzi Syahari dengan Syafizan Hashim ada lagi lah yang rakan-rakan lagi. Tapi diorang ni memang saya tengok diorang ni berbakat besar lah masa tu. Diorang tak akan rasa gerun. Diorang masuk padang tu diorang akan main 100%. Diorang akan main lebih daripada tu.
adakah faktor Coach Azrael punya motivasi daripada coach yang ada tu, satu lagi berkawan dengan coach. Kerana ada yang play-play yang berkawan dengan coach, yang baik dengan coach. Jadi benda-benda ni yang membuatkan diorang semangat nak, bila diturunkan diorang semangat nak main. Dan confirm saya memang yang paling manis double treble lah bang. Ya, yang tu alhamdulillah. Okey, abang ceritakan macam mana situasi pasukan double treble tu. Terlalu kuat. Kalau tanya saya masa tu tim ni macam sempurna. Kedah masa tu Dia punya trademark tu dia akan gol awal. betul. Hampir setiap game akan gol awal. Abang ceritakan suasana dalam tim double treble tu. Masa tu masa tu dalam tim double treble ni pun, masa tu yang ada import pun masa tu pun memang baik-baik. Marlon, ada Haging, Marlon, lepas tu Nelson Saint Martin. Masa tu memang import yang ada ni memang lebih, diorang bagi 100% lebih. Faham? Dia main memang gila-gila punya permainan diorang. Import yang betul-betul jadi contoh untuk player tempatan. Betul. Juga. Dari diorang ni disiplin sebenarnya. Import-import yang ada ni, jadi player-player ni ambil sebagai guideline untuk pemain import ni, sebagai motivate bagi mereka. Dan masa tu kan, alhamdulillah masa tu kami dapat menjuarai tiap-tiap perlawanan. Tiap-tiap perlawanan. Maksudnya setiap kali nak turun padang tu memang dah tahu ke? Dah confident ke? Kita boleh menang game ni. Kita dah boleh menang. Dia bila masuk padang tu, masa tu player masuk padang dia, saya tengok kawan-kawan saya main tu, saya rasa macam boleh menang game ni. Dia confident tu, dia macam tu. Tapi alhamdulillah kawan-kawan bagi yang terbaik masa tu. Jadi, walaupun kita tak main, kita reserve kan, tapi alhamdulillah masa tu saya seronok tengok. Apa kualiti utama yang abang nampak dalam pasukan squad double treble tu? Kualiti utama dia keharmonian dalam padang. Jadi luar padang pun ada harmoni tu, di dalam padang pun ada harmoni tu. Jadi benda tu yang buatkan kita kuat masa tu. Wow. And suasana harmoni tu sebenarnya tak ada kat semua pasukan ke bang? Saya tak tahu pasukan lain masa tu. Tapi masa tu pasukan Kedah adalah satu pasukan yang macam harmoni dia macam memang macam friendly betul lah. Dibantu dengan kebanyakan player umur dia hampir lebih kurang semua kan. Betul. Masa tu memang tengok kawan-kawan pun masa tu sonok. Kita dalam padang training kadang-kadang sampai puluhan training, sampai kadang-kadang macam sama-sama sendiri pun nak ni kan. Tapi itulah dalam padang masa tu. Tapi bila luar kawan balik. Macam tu. Tapi sonok nak main tu. Nak bagi 100% dalam padang, dalam training dengan dalam game sebenar. Itulah. Itu yang seronok tu. And masa tu abang dah mula diterima lah. Fan yang dulu mungkin kecam, lepas tu dah mula diterima. Lepas tu ada friendly yang kita main, penyokong pun dah nampak, tengok kita pun dia ni boleh main nak tapi mungkin dulu dia ni tapi alhamdulillah penyokong pun datang jumpa, kata hang boleh main. Bila lagi friendly, coach bagi main, coach bagi percaya saya main friendly. Kadang-kadang ada game friendly, ada game sebenar pun ada yang saya main 2-3 game tapi perform masa tu, jadi penyokong dah boleh terima balik. Itulah membuatkan saya motivate diri saya, sebab saya tengok kawan-kawan saya tu, kalau diorang boleh main, pasal saya tak boleh main kan? Pasal saya nak kena gugup, pasal kawan-kawan saya boleh main. Itu yang membuatkan saya motivate diri saya sendiri. Kadang-kadang saya duduk seorang-seorang, saya motivate diri saya macam tu lah. Dan kemudian selepas Kedah abang berhijrah ke USM. Okey, apa faktor penghijrahan dan apa yang abang dapat belajar sepanjang berada di USM? Sepanjang saya berada di USM tu, ialah bila kita duduk di Kedah ni, tiba-tiba kita duduk Liga Super, kita turun pergi Liga Perdana. Jadi saya fikir, okey, rezeki saya dengan Kedah masa tu tak ada. Saya keluar ke USM, walaupun masa tu kita punya gaji turun sikit kan, tapi tak ada masalah sebab saya nak menampak balik, saya nak main. Target saya nak pergi USM tu, saya nak main first 11. Tapi alhamdulillah masa saya duduk USM tu, coach Velu, bila coach Velu ni bagi CM pada saya, tiap-tiap kali game, kadang-kadang saya injet pun dia kata okey Fiz, kamu rehat dulu, tapi game saya nak kau main. Jadi tiap-tiap game saya main, tiap-tiap game. Sampai masa tu yang ada dengan saya pun budak-budak muda lagi, budak USM ada 2-3 orang yang keeper yang muda sangat. Jadi coach Velu ni nak saya main. Dia nak saya main, injured pun dia suruh saya rehat. Lepas tu game nanti dia nak saya main, dia suruh saya ready. Itu yang saya dapat main sampai setahun season tu, memang saya yang main lah.
And peluang tu sebenarnya banyak membantu abang dapat keyakinan balik. Dapat keinginan balik. Sampailah saya lawan dengan Johor masa tu, saya perform. Jadi bila perform tu mungkin daripada situ JDT masa tu nak buat tim JDT, nak buat tim. Masa tu yang Masa tu masih Johor lagi kan? Johor FA. Masa tu Johor FA lagi. Masa tu Fandi bawa lagi. Masa tu Fandi bawa. Dia panggil saya masa tu, masa lawan dengan Johor FA tu, duduk tahun depan tu dia panggil saya untuk hujung tahun tu dia panggil saya untuk bincang untuk nak buat tim baru 2013 ni. TMJ nak buat tim baru. Itu yang something yang luar biasa. Pencetus revolusi, keeper yang dibawa khas untuk revolusi tu abang. Bermaksud besar tu bang. Potensi yang dia orang nampak tu. Terutama Coach Fandi lah. Abang terkejut tak abang jadi pilihan? Saya terkejut masa tu. Memang saya lah masa tu saya duduk USM, gaji saya berapa aja. Gaji saya baru berapa ribu kan. Tiba-tiba saya duduk dengan JDT. Masa tu Coach Fandi panggil saya, jumpa saya. Masa dia bagi tahu tu dah terkejut lah. Dia call saya, ada dia punya LO call saya. LO JDT dia call saya, dia kata okey, tahun depan kita nak buat tim, dia cakap 2013. Jadi dia nak dia nak jumpa saya di Hotel Concord masa tu. Masa tu tak silap saya, Selangor Veteran lawan dengan Singapore Veteran di Hotel Concord 2012 tu, ujung 2012 tu dia panggil saya deal untuk gaji lah, digaji. Bila saya dengar gaji saya masa tu, saya kata macam tak percaya. Sujud syukur lah. Macam nak sujud syukur kan. Alhamdulillah ya Allah, rezeki masa tu arwah anak saya masa tu sakit, saya tengah jaga dekat memang masa tu duduk kat hospital tu, memang dia kata tak apalah Allah, tak ada tim ni kita pasal tak ada orang panggil ni. Macam dah reda. Memang badan pun menaik sikit masa tu. Badan daripada 80 masa tu USM tu 80 lebih ya. Sampai naik 90 lebih. Kan? Sampai naik 90 lebih. Jadi saya kata tak ada tim, tak apa, kita buat lah kerja apa-apa pun lah. Ingat ke dah last career lah tu. Ingat ke dah habis lah tu. Tak ada tim panggil kan. Tiba-tiba saya jaga anak kat hospital, dengan rumah dekat hospital, mungkin rezeki anak saya sama tu. Dia panggil, tiba-tiba ada call. Masa tu banyak tim call. Masa tu Satya Naden ITM call. Masa tu Coach Hamid goalkeeper dia call saya, kata nak panggil saya untuk ni. Pasal anak kamu jangan risau, dia cakap. Lepas tu JDT call saya dulu. Mula-mula JDT call saya dulu. Lepas tu Felda call saya masa tu. Tim kuat-kuat call. Jadi dia orang nak saya masa tu. Jadi saya pun bersyukur sangat kata rumah saya. Allah. Tapi saya pilih kan, saya tanya restu orang tua saya. Orang tua saya kata cuba pergi Johor tengok, dia kata. Sebab Johor anak raja nak bawa, dia kata. Kan masa tu mungkin abang yakin dengan projek yang Coach Fandi sampaikan masa tu. Masa tu. Lepas tu saya pun saya kata saya cuba, saya kata apa, saya tolak yang lain, saya kata tak apa, saya pergi JDT kan. Masa tu pergi JDT, alhamdulillah first game saya main masa tu, saya tak silap saya dengan sebelum tu saya pergi tu, saya berat badan nak kena turun dulu. Dia bagi syarat? Jadi bagi syarat nak turun berat badan dulu kan. Maknanya berat badan saya dalam masa sebulan masa tu lebih kurang dalam 7 kilo turun, 7-8 kilo lah. Daripada 93 tu. Jadi masa tu Zamir main dulu. Zamir selamat kan. Zamir main dulu. Jadi saya sampai satu tahap tu, Coach Fandi kata, Fiz, saya nak pakai kamu, saya nak kamu main. Saya pun tak puas. Tapi saya nak tanya abang dulu, bila dah bersama JDT tu, abang tengok senarai pemain yang dibawa tu, apa perasaan? Saya kata ni player ni semua ada nama ni kan. Ada masa tu ada yang ada nama kan, macam Safi Sali masa tu, lepas tu Zakwan dengan Aidil Zafwan kan, adik dengan abang tu kan. Lepas tu siapa lagi masa tu, Mak Yu kan. Lepas tu player, masa tu player import saya tak tahu ni siapa dia kan. Lepas tu saya tengok ni player yang baik-baik ni kan. Saya pun saya pergi ni dengan orang kata dengan hati yang orang kata adakah aku boleh main ni kalau PJT ni kan. Tapi alhamdulillah rezeki tu ada, sabar sampai peluang kita main. Alhamdulillah masa tu saya main first game lawan Terengganu masa tu. Saya masa tu first game lawan Terengganu di Terengganu. Dapat man of the match masa tu. First game saya alhamdulillah masa tu. Start tu penyokong JDT tu sikit dia orang boleh. Apa perbezaan mentaliti masa dekat Kedah, masa kat USM dengan JDT?
sebab abang sendiri tahu expectation dekat JDT masa tu tengah mula menaik. Orang anggap JDT memang tengah nak comeback. Abang rasa macam mana? Pressure dia sama tak? Sebab kalau kita tengok tim baru nak buat, tim baru nak ni, memang kita pressure sebenarnya. Sebab kita, adakah kita pergi ni, tim ni akan menjadi kan? Kita fikir macam tu. Tapi alhamdulillah rezeki Allah tu ada kat mana-mana. Tapi kita pergi dengan semangat untuk main. Masa tu dengan saya punya, saya kata saya nak bangkit, saya nak bangkit balik, saya nak buktikan yang saya ada nama di dalam bola sepak Malaysia ni. Dengan anak saya masa tu sakit kan. Jadi saya ambil semangat tu sebenarnya. Ambil semangat tu, saya kata aku tak peduli anak sakit ke apa. Game aku tetap akan main untuk anak aku juga. Betul. Dia macam tu. So adakah pressure tu sebenarnya pernah tak abang rasa stres dengan pressure tu? Sebenarnya saya benda tu sebenarnya bagi stres tu ada sikit. Tapi sebenarnya benda tu bagi kita kekuatan sebenarnya. Kekuatan. Memang mula-mula kita rasa macam fikir juga 2-3 kali juga kata pressure ke ni, tapi sampai satu tahap dia bagi kekuatan untuk kita. Untuk kita duduk seorang-seorang, kita motivate balik. Oh, benda ni orang lain boleh sebab aku tak boleh. Aku pun nak nama juga dalam bola sepak Malaysia ni. Nak kena bagi ada platform aku, sebab aku dah daripada kecil aku main bola, takkan aku nak sia-sia macam tu kan. Jadi saya semangatkan diri saya tu, saya main. Okey, import pula. Abang main dengan Pablo Aimar, Luciano, Lionel Nunez, Diaz, Giza. Oi, itu world class lah. Macam mana ceritakan sikit pengalaman bermain dengan player bertaraf dunia tu? Saya sendiri memang peminat Pablo Aimar, serius. Ya, betul. Ceritakan sikit bang. Sebab diorang ni pun sebenarnya diorang ni okey sebenarnya. Diorang bagi kita kadang-kadang bila game diorang akan bagi kita semangat tau. Macam Luciano ni sebagai import yang kadang-kadang bila kita main, okey, come on, dia akan bagi motivate, dia akan bagi semangat. Jadi kita pun seronok nak main tau. Tapi tim satu pun jadi macam friendly juga. Masa duduk JT tu ada friendly. Jadi orang lain main pulun kita pun nak juga benda tu. Jadi kita kena perform lah. Jadi sama-sama perform. Jadi dengan masa tu TMJ apa benda pun cantik kan, pengurusan cantik apa semua. Jadi kita main lah kan, main untuk kemenangan. Dia tak minta apa, dia nak menang je. Dia bukan minta duit balik kan. Berapa dia bagi, kita nak kemenangan. Dia nak kemenangan. Itu je. Dah abang sendiri kagum tak tengok diorang depan mata abang? Tengok aksi-aksi diorang memang level. Memang kagum lah sebab diorang play import dulu. Saya tak pernah terfikir pun nak jumpa mereka dulu kan. Tapi bila saya duduk JDT, saya dapat jumpa player-player yang ada nama, yang main Piala Dunia tu kan. Kita sendiri pun tak tahu nak, walaupun saya tak main untuk apa, kita Malaysia tak ke Piala Dunia, tapi bila saya duduk dalam JDT saya rasa macam aku ni dah main kelab luar dah ni. Kan. Macam tu lah. Tapi alhamdulillah. Selain daripada player berkelas dunia dan coach sepanjang kat JDT tu pun dahsyat. Macam mana abang nak adapt? Sebab setiap coach yang TMJ bawa tu dia ada ideologi yang lain kan, berbeza kan. Macam mana abang adapt? Saya apa arahan coach, saya ambil. Apa yang dia bagi tahu saya, okey, macam ni saya ikut. Apa yang dia suruh kita main, dia suruh kita buat taktikal apa pun kita ikut. InsyaAllah dia akan jadi cantik benda tu. Jadi coach pun puas hati dengan kita, alhamdulillah. Itu yang saya cuba adapt benda tu. Saya coach bagi arahan, kita ikut. Okey, yang tu je. Arahan coach tu penting. Simple lah. Abang pegang itu je. Saya pegang itu arahan coach. Coach suruh main macam ni, okey, kita ikut arahan coach. Okey. Selepas JDT abang ke mana bang? Selepas JDT saya ke JDT 2. Okey. JDT 2 masa tu saya main dengan masa tu Mora jadi coach. Okey, masa tu awal-awal game saya tak main. Lepas tu dia panggil balik untuk geng-geng senior ni. Okey, kita main. Okey, alhamdulillah masa duduk JDT 2 pun ada pencapaian. Nanti tu JDT 2 pun duduk ranking ke-2 B-Liga. Jadi lepas habis JDT 2 tu saya keluar pergi ke PDRM. Okey. Lepas PDRM setahun saya pergi ke Penang. Lepas Penang tu ada masalah gaji apa semua. Jadi saya bawa diri balik lah. Saya ke Kedah, bawa diri balik. Saya kata dah Farah tak mau main bola dah. Saya ingat saya nak mencin lah kan. Saya tak mau. Jadi dalam saya tak mau tu ada coach orang nama Mak Ramli, coach Kedah lah. Coach lama lah.
Dia player Kedah juga dulu, tahun 80-an 90-an kan. Dia kata, Hafiz, jom ikut Ahmad pergi Langkawi. Main Langkawi City Liga M3 masa tu. Jadi saya pun mula-mula saya tak mau dah, tapi disebabkan coach saya Mak Amli ni banyak, dia pun banyak tolong saya dulu, ajak saya, dia pernah jadi coach saya dulu dari Presiden Cup kan. Jadi saya pun tak apa Ahmad, saya pergi. Apa yang kita minta apa semua dia pun bagi. Okey, pergi lah. Pergi 3 bulan juga sanggup. Jadi saya balik dulu lah. Saya tak apalah, saya tak boleh Ahmad dah. So itu penamatnya. Itu penamat. Okey. Kita nak tanya juga, sepanjang abang berada dah menang macam-macam, kat JDT menang macam-macam. Kalau boleh abang pilih satu momen kemenangan yang paling manis tu yang mana bang? Mestilah kemenangan yang paling manis ni masa saya duduk di JDT, sebab game tu saya yang main. Jadi di JDT tu saya rasa piala yang mana abang rasa paling abang sayang? First saya main tu, yang saya main tu Liga Super lah. Lepas tu final tu kita 2013 tu final, tapi kita kalah kan dengan Kelantan. Tapi yang best masa saya main dengan Sarawak Liga Super tu, untuk menentukan kita champion tak champion. Kejuaraan Liga Super tu paling bermakna bagi abang? Bermakna bagi saya. Sebab tu first saya angkat cup Liga Super yang saya main lah kan. Ada tak macam pengalaman pahit ataupun getih yang abang rasa abang tak boleh lupa sepanjang kerjaya abang? Sepanjang kerjaya, kalau tak silap ada injury lah. Ada sebelum game ada anak abang? Ada kematian masa tu. Masa tu saya suku akhir di Kelantan. Masa tu di Kelantan saya dah sampai sana dah. Saya dah sampai di Kelantan. Lepas tu pagi tu saya rasa masa saya duduk dekat airport tu, masa on the way nak pergi Kelantan tu, saya duduk dekat airport. Masa tu airport mana saya tak ingat lah. Saya duduk kat situ, saya makan dengan kawan ramai, tiba-tiba ada satu perasaan sentak. Tiba-tiba je? Tiba-tiba. Tengah timbang, gelak-gelak dengan kawan-kawan, tiba-tiba ada perasaan sentak. Lepas tu saya tak dengar lah, memang bercakap apa saya tak dengar. Saya kata, siapa ni? Tak sedap hati ni. Lepas tu saya pergi, elok saya nak naik flight, nak terbang ke Kelantan daripada KL tu, nak masuk dalam terowong tu lah. Lepas tu telefon bunyi. Lepas tu orang masa cakap, abang, anak dah anak masuk ICU. Tu macam mana abang nak kena patah balik ni? Abang nak patah balik lah. Dia kata abang tak payah patah balik, abang pergi dulu, game penting. Dia kata pergi dulu, tak apa yang ni, apa anak ni memang selalu kena ICU. Dia pernafasan dia ni sikit dia akan masuk ICU. Dia masalah apa sebenarnya bang? Dia masalah jantung dengan paru-paru lah. Dia masalah paru-paru lembik. Masa tu umur dia setahun lebih. Dia meninggal setahun 11 bulan. Dekat 2 tahun umur dia masa tu. Jadi masa tu saya duduk sampai ke Kelantan. Malam tu saya mimpi je. Dia macam mimpi macam mimpi budak, mimpi anak saya main. Saya mimpi benda tu. Pukul 2 pagi saya jaga tu, saya ambil telefon, call bini saya, macam mana anak masih duduk kat ICU, tidur tengok apa semua tak tahu. Lepas tu saya nak tidur tak boleh lah. Saya rasa saya macam mimpi benda yang tak sedap kan. Jadi malam tu, jadi pagi tu saya tidur ayam lah. Lepas tu duduk pukul 4 pagi, rumah saya call. Saya nak angkat berat lah masa tu. Tu perasaan dah rasa lain lah. Saya kata tak mau angkat lah teman. Lepas tu angkat. Rumah cakap, abang, anak dah tak ada. Allah Akbar. Masa tu hanya Allah yang tahu. Macam mana tu perasaan dia bang? Perasaan masa tu rasa macam Allah, yalah, anak sakit kan, kita pergi game luang kan. Itulah yang saya rasa macam tak perasaan paling pahit lah masa tu. Terus gerak balik lah. Sebab anak meninggal bukan depan mata kita. Kan, anak tak ada depan kita. Jadi saya rasa macam terus gerak balik lah masa tu. Saya telefon kita punya LO JDT masa tu. LO tu pun dah tahu, rumah saya call pun semua. Kereta ada ambil tiket pukul 6 pagi, saya terus balik lah. Balik pun pergi Johor dulu lah, pasal dia meninggal dekat Tanah Aminah masa tu. Lepas tu baru on the way naik ambulans tu balik ke Kedah. Berat jauh lah tu. Pukul 10 lebih baru simpan dia tadi malam. Okey, itu pengalaman getih lah. Paling inilah. Tapi kalau saya nak tanya juga, okey, banyak-banyak coach yang abang pernah beraksi di bawah tu, siapa yang abang rasa coach terbaik yang pernah abang kerja sama lah? Dari Kedah sampai habis kerja abang. Kalau ikut semua coach ni semua yang terbaik sebenarnya. Saya nak yang abang favourite paling ngam boleh masuk yang paling ngam saya rasa lah ni
Fandi lah. Fandi Ahmad. Saya suka dia, saya suka dia karakter dia sebagai seorang coach dengan karakter dia sebagai seorang pemain dulu kan. Saya suka dia sebenarnya. Saya peminat dia sebenarnya. Saya minat Fandi Ahmad dulu masa dia main KL Singapura dulu kan. Saya tengok dia punya jiwa besar tau. Kita sonok tengok dia bila cara dia pencapaian dia cakap. Dan saya sonok bila dia terang kat player satu-satu, kita dengar tu kita rasa macam semangat nak main ni. Dia macam tu. Actually idola abang masa kecil keeper tu siapa? Idola saya masa saya Dah player dulu. Keeper tu lah, dah start main keeper. Idola abang Idola saya keeper Paraguay, Silabet. Hoi, Kena ambil free kick. betul. Sebab tu saya kalau training pun kadang saya duduk, saya tak bola saya ambil buat free kick. Mak saya minat Cilabut. Tapi dalam game saya tak buat pun free kick tu. Tapi ya kan. Masa tu Abang dah pernah beraksi dengan player-player yang hebat-hebat. Okey, saya nak tahunya siapa kalau player tempatan dulu ya. Siapa yang pada abang package lengkap pemain terbaik? Ataupun kalau abang lah ada team boleh pilih siapa je, siapa orang pertama yang abang pilih? Player tempatan yang pada abang lengkap. player tempatan yang lengkap. Abang rasa lah, perfect players. Banyak sebenarnya. Nombor 1 yang abang rasa terbaik. Karim Mohamed, Karim Mohamed era Kedah. Kira Kedah. Lepas tu Mak Yu, Mak Yu era JDT lah. Safi Salih. Play yang saya rasa, striker yang saya rasa tapi sekarang yang terbaru ni ialah Ada Ahmad lah. Okey, sebab abang keeper, siapa striker yang abang paling takut lepas tu? Bukanlah takut, abang tahu kalau dia main abang kena hati-hati. Kalau saya main Abang team lain, nak lawan tim dia ni, abang rasa yang abang memang kena jaga lebih lah. Siapa yang abang kalau striker tempatan lah, paling risau? saya rasa Mak Yu. Ya. Mak Yu dia punya gelek lain macam sikit. Kan? Zaman tu kan. Zaman tu. Okey, import pula yang abang rasa paling terbaik pernah main bersama siapa? Pemain yang paling terbaik import saya main banyak juga sebenarnya. Contoh dia masa tu saya duduk JDT, Diaz lah. Diaz memang. Diaz memang import yang orang cakap Dia punya memang lihat pergerakan, lah, dia punya passing, dia punya shooting. memang lihat lah masa tu. Hebat, memang hebat. Memang hebat. Alright, saya sebut 5 nama pemain. Abang secara ringkas cerita apa pendapat abang tentang dia. Okay, first kali Badrul Baqiyah. Badrul cool. Dia orang yang cool. Bila dia main tu dia cool, dia tenang, dia relax. Okay, kedua Helmi Eliza. Keeper yang orang kata sebenarnya dia ni, Helmi ni ganas. Dia main tu dia ada karakter dia garang. Bila dia masuk tu dia tak akan bericam dia. Sekali bola sekali orang. Helmi Eliza. Safi Salih player yang dapat bola memang dia akan pergi on the run, dia memang orang yang memang keras, orang yang striker yang lasak, yang boleh sondol lah. Pablo Aimar ni dia punya pergerakan dia masa dia duduk dengan JDT tu, dia ada free kick dia tu kalau dia letak mesti target dia. Senjata utama dia. Saya tengok lah masa duduk dengan saya dulu lah, memang banyak pun dia score, banyak kan bola free kick itu kan. Okay, last kali saya nak tahu pendapat abang tentang Khairul Azman Muhammad. Ni seorang coach saya yang cool lah. Cool, sabar banyak dia ni. Memang dia berkawan dengan kita. Dia boleh friendly dengan kita. Jadi apa-apa yang kita lemah, kita beritahu dia akan kongsikan apa benda pun. Jadi Coach Khairul ni orang yang cool juga lah. Terkejut juga bila abang cakap Coach Khairul tu cool, sebab kalau dibantu orang luar macam kami, tengok atas padang, garang betul dia ni. Dia garang masa main dulu. Tapi bila dia duduk dalam coaching, dia orang yang sabar sebenarnya. Orang yang boleh bergurau, orang yang boleh friendly, yang boleh berkawan. Walaupun dia coach saya, kita pergi berkawan. Saya selalu call dia juga kadang-kadang. Wow, seronok perkongsian dengan abang. Tapi sebelum kita menutup perbualan kita, satu lah saya nak minta, sebab abang dulu pun menghadapi masalah gaji dengan pasukan-pasukan, dan sekarang terkejut juga dalam era sekarang pun masih berlaku benda yang sama. Lama sangat. Apa pendapat abang tentang isu gaji ni? Siapa yang patut bertanggungjawab sebenarnya? Isu gaji ni saya tengok lah ni terlampau ikut sangat kita punya
Belanja di luar kemampuan. Belanja di luar kemampuan. Itu saya dah tengok lah ni. Jadi bila belanja di luar kemampuan, yang nak masuk tak ada. Yang keluar je banyak. Jadi benda-benda tu kita kena ambil peduli, sebab pengurusan dia kena tahu cari apa yang patut. Dia tak boleh samakan kemampuan dengan pasukan lain. Contoh, JDT gaji tinggi sebab dia mampu. Dia mampu. Pasukan lain kena jadi, ukur baju. Pasukan lain kena ukur dengan badan ukur baju di badan sendiri. Itu yang kita kena alert lah benda ni, sebab lama sangat dah benda ni. Isu gaji ni di Malaysia ni, bola sepak Malaysia ni terlampau lama sangat. Memang daripada dulu sampai sekarang macam tu. Masalah ni tak selesai. Jadi kena cari punca. Apa punca? Jadi macam mana kita nak buat untuk semua bola sepak ni stabil? Semua persatuan bola sepak di Malaysia ni stabil. Sebab negara-negara ni dah tinggal kita jauh. Betul. Kan? Jadi benda ni kalau boleh saya harap selesaikanlah benda-benda ni dengan berhemah lah, kan? Dengan cantik lah. Okay, last sekali bulan Januari ni kita cipta sejarah layak Piala Asia secara merit. Abang lihat keupayaan pasukan kebangsaan kita boleh melangkah sejauh mana mungkin abang tengok. Kalau tak pergi next round pun saya percaya ini dah kejayaan untuk kita kan. Betul. Abang melihat pasukan kebangsaan kita macam mana di bawah Kim Panggon? Saya tengok di bawah Kim Panggon ni, saya tengok budak-budak pun dengan coach Kim Panggon ni, saya tengok diorang macam ada chemistry tu lah. Saya tengok walaupun banyak player-player yang ni, tapi player-player nutrisi, tapi saya tengok semangat juang diorang tu. Saya tengok bola sepak Malaysia lah ni, bila masuk padang saya rasa menang ni. Jadi benda-benda tu yang buatkan saya percaya depan ni. Saya percaya bola sepak Malaysia ni ialah sebab siapa pun main, nama Malaysia tu penting, kemenangan tu. Dan jadi masuk padang, saya tengok sekarang ni bola sepak Malaysia, saya confident kata Malaysia boleh menang. Tak mustahil kita buat kejutan? Tak mustahil benda tu. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang mengikuti di luar padang kali ini. Saya rasa seronok dapat dengar cerita-cerita yang banyak yang saya tak tahu sebenarnya kan. Itulah antara tujuan kita jumpa legend-legend bekas-bekas pemain untuk dengar pengalaman mereka sendiri. Dan teruskan sokongan anda kepada Harimau Malaya. Follow semua sosial media kami dan follow semua konten terbaru kami. Okey, kita jumpa lagi untuk segmen di luar padang yang seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.